Pendudukan Jepun di tanah Melayu dianggap sebagai episod penting yang berlaku dalam sejarah negara kita kerana pendudukan tersebut telah memberikan kesan yang mendalam mencorakkan sejarah negara kita. Selama beberapa abad, kita telah dijajah oleh beberapa buah kuasa besar dunia seperti Portugal, Belanda, British dan Jepun yang sedikit sebanyak telah memperkaya peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan interaksi secara langsung antara penduduk tempatan dengan penjajah. Hal yang paling menarik, Jepun ialah satu-satunya negara Asia yang berjaya menjajah negara kita. Apakah yang anda tahu tentang Jepun? Jika kita bercakap tentang negara Jepun, kita mesti terbayangkan kemahiran negara timur jauh ini yang mahir dalam penghasilan filem-filem penting seperti filem anime dan Ultraman yang amat digilai oleh ramai anak muda pada masa ini. Hatta saya pun seorang yang sangat meminati Jepun ini sebagai negara yang begitu mahir dalam penghasilan filem kanak-kanak. Penjajahan negara Jepun di negara kita bermula pada tahun 1941 sehingga 1945. Selepas berlakunya peperangan yang sengit antara tentera Jepun dan British di tanah Melayu sewaktu meletusnya Perang Dunia Kedua, British mengambil keputusan untuk menyerah kalah kepada Jepun pada 15 Februari 1942 di Singapura. Kejatuhan kota Singapura inilah yang menjadi titik tolak kepada penguasaan Jepun di tanah Melayu selama 3 tahun. Yang mencorakkan pensejarahan negara kita. Kesan pendudukan Jepun ini dapat dibahagikan kepada 3 aspek penting, iaitu aspek politik, sosial dan ekonomi. Sama-sama kita selusuri apakah kesannya. Kesan sosial boleh kita lihat dalam aspek layanan tentera Jepun ke atas masyarakat. Jepun melayani masyarakat Melayu dengan layanan yang sangat baik. Hal ini demikian kerana sebagai penduduk peribumi, Jepun mahu akan sokongan yang erat daripada masyarakat Melayu bagi menyokong pemerintahan mereka. Sebagai bukti layanan baik Jepun kepada masyarakat Melayu, mereka telah diberikan peluang untuk menjawat jawatan penting dalam pentadbiran yang tidak pernah diberikan oleh British. Jadi inilah satu layanan yang diberikan oleh Jepun dalam usaha untuk mendapatkan sokongan daripada mereka. Hal ini berbeza dengan layanan Jepun terhadap bangsa Cina. Masyarakat Cina di tanah Melayu dilayani dengan cara yang kasar. Hal ini boleh dikatakan mereka sering ditindas, diseksa dan dipinggirkan oleh pemerintahan Imperial Jepun. Biasalah dendam yang tidak berkesudahan sejak Perang China-Jepun yang meletus pada tahun 1937 di China. Namun begitu, Jepun melayani bangsa India dengan layanan yang baik seperti masyarakat Melayu. Kerajaan Jepun beranggapan bahawa masyarakat India di tanah Melayu harus dibantu bagi meraih sokongan mereka untuk membebaskan India daripada penjajahan British. Untuk pengetahuan penonton, Jepun mengasaskan tentera kebangsaan India sebagai inisiatif untuk melatih masyarakat India untuk berperang dengan British dalam satu maklumat yang satu, iaitu maklumat untuk memerdekakan India daripada kerajaan British yang menjajah India sejak tahun 1857. Aspek sosial ini juga dapat kita tinjau melalui keganasan yang dilakukan oleh tentera Jepun. Hal ini dapat dibuktikan oleh tindakan yang dilakukan oleh polis tentera Jepun yang dikenali sebagai Kempeitai yang sering menangkap golongan yang dianggap sebagai golongan yang menentang kerajaan Jepun. Kaedah penyiksaan dan pembunuhan antara kaedah yang sering digunakan oleh kerajaan Jepun untuk menggerunkan masyarakat pada masa itu agar mereka tidak menentang kerajaan Jepun. Dipikul berat lagi telinga yang mendengar. Itulah ungkapan yang boleh saya ceritakan kepada generasi pasca merdeka pada masa ini bagi menerangkan keadaan sosial sebenar masyarakat Melaya yang hidup melarat pada zaman pemerintahan Jepun. Kesan yang paling menyakitkan ialah kekurangan bekalan makanan. Jepun telah bertindak merampas semua bekalan makanan di tanah Melayu bagi membiayai kos peperangan di Pasifik yang mana mereka pada masa itu telah giat menentang pasukan berikat di Pasifik.
Apabila bekalan makanan tiada, keadaan lebih teruk apabila terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab telah mencetak wang kertas yang dikenali sebagai wang kertas pokok pisang secara berlebihan yang diedarkan kepada masyarakat di Tanah Melayu. Siapa sangka bahawa tindakan ini telah menyebabkan kekurangan bekalan makanan serta peningkatan harga barangan yang mendadak yang sedikit sebanyak telah menekan kehidupan masyarakat Melayu yang sedia susah. Apabila berlakunya peningkatan harga barangan yang mendadak, masyarakat di Tanah Melayu pada masa itu tidak mempunyai bekalan makanan yang mencukupi untuk mendapatkan zat nutrisi untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Sebagai keterpaksaan yang sangat menekan pada zaman perang, mereka terpaksa bergantung kepada makanan seperti ubi kayu dan pisang bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Itulah kepretan nenek dan datuk moyang kita yang terpaksa berhempas pulas menelan segala perit kehidupan dalam keganasan pada zaman pendudukan Jepun. Sejarah hitam kepada kehidupan masyarakat di Tanah Melayu ini ialah peristiwa pembinaan landasan kereta api maut yang dilakukan oleh Jepun, yang mana Jepun telah bertindak mendapatkan sebanyak mungkin pemuda lelaki dari Tanah Melayu untuk dihantar ke sempadan Burma, Thailand untuk pembinaan landasan kereta api. Peristiwa ini telah mengorbankan sekurang-kurangnya 1/3 masyarakat Tanah Melayu, yang mana majoriti besar daripada mereka terpaksa dikorbankan untuk melampiaskan hasrat kerajaan Jepun pada masa itu. Pembinaan landasan kereta api maut ini terpaksa dilaksanakan oleh kerajaan Imperial Jepun kerana pada masa itu sistem pengangkutan tidak dapat berfungsi dengan baik untuk memastikan penghantaran bekalan makanan dari Thailand, Burma ke Tanah Melayu dapat dilakukan secara lancar. Hal ini demikian kerana sewaktu pengunduran tentera British pada Perang Dunia Kedua, British telah melaksanakan satu cara, iaitu yang dikenali sebagai cara bumi hangus, bagi memusnahkan segala infrastruktur seperti jalan raya, perlombongan dan perladangan serta sistem pengangkutan bagi mengelakkan perkara-perkara ini jatuh ke tangan Jepun. Jadi, secara tidak langsung apabila berlakunya kemusnahan ini, Jepun terpaksa berhadapan dengan kerugian yang sangat tinggi untuk memulihkan kestabilan ekonomi sosial Tanah Melayu pada masa itu. Sejak tahun 1944, kelebihan berpihak kepada pasukan berikat yang diketuai oleh Amerika Syarikat, Britain, Kesatuan Soviet dan Perancis untuk memenangi Perang Dunia Kedua. Pada saat inilah Jepun sudah mula terhimpit apabila Jepun ini seringkali diserang secara hebat oleh pasukan berikat yang telah memberikan tekanan yang menyiksakan kepada pemerintahan kerajaan Jepun pada masa itu. Hal inilah yang melibatkan kesan dalam aspek politik, yang mana kerajaan British telah bertindak untuk mengasaskan beberapa pasukan pertubuhan ketenteraan bagi melatih masyarakat tempatan untuk menghalau Jepun dari Tanah Melayu. Antara pasukan pertubuhan keselamatan yang telah berjaya ditubuhkan ialah pasukan FAS 136, pasukan Malayan People Anti-Japanese Army ataupun lebih dikenali sebagai MPAJA, dan Askar Melayu Setia, yang mana majoriti pasukan pertubuhan pasukan keselamatan ini yang membuktikan semangat nasionalisme yang tumbuh untuk membebaskan Tanah Melayu daripada kekejaman Jepun. Dalam aspek politik, hal ini kita boleh juga lihat yang mana kerajaan Jepun juga telah berhasrat memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu melalui satu pertubuhan, iaitu Kesatuan Raya Indonesia Semenanjung, yang mana maklumat pertubuhan ini sebagai satu maklumat untuk memerdekakan Tanah Melayu dan Indonesia secara bersama. Walau bagaimanapun, hasrat ini tertangguh apabila Jepun telah terpaksa berhadapan dengan kekalahan secara menyeluruh apabila pasukan berikat telah menggugurkan 2 butir bom atom ke atas wilayah Hiroshima dan Nagasaki yang telah memaksa kerajaan Jepun untuk menyerah kalah kepada pasukan berikat. Jadi, selaras dengan pengeboman tersebut telah membuktikan dan telah menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua
di Eropah dan di Asia yang telah menamatkan zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu.